Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi tadabbur surah Ali Imran ayat 103. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 100 kan? Kan? Ayat 100 belum? Pengajaran ayat 100 belum kan? Ayat 100, 101 dan 102. Okey, ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, sekiranya kamu taat kepada satu kumpulan daripada mereka yang diberi kitab, mereka akan mengembalikan kamu kepada kekufuran setelah kamu beriman. Pengajarannya pertama, amaran kepada orang-orang beriman agar jangan sekali-kali mentaati orang-orang kafir, khususnya ahli kitab. Kerana matlamat utama mereka ialah untuk memurtadkan seramai mungkin orang-orang yang beriman. Yang kedua, yang mengatakan orang-orang kafir, khususnya ahli kitab, sentiasa berusaha untuk memurtadkan orang beriman ialah Allah. Kerana Allah sahaja yang mengetahui apa yang dalam hati mereka, walaupun pada zahirnya mungkin mereka baik, bahkan sebahagiannya membantu orang-orang yang beriman.
dari segi keduniaan. Yang ketiga, dosa mereka yang diberi kitab dan berusaha dengan kitabnya untuk menyesatkan orang beriman adalah lebih besar dari dosa orang kafir yang tidak diberi kitab. Yang keempat, antara cara orang-orang kafir dan ahli kitab untuk menyesatkan orang beriman ialah melalui wanita yang memperjuangkan hak kebebasan melalui pemikiran yang bercanggah dengan Islam, seperti liberal dan lain-lain. Yang kelima, wajib ke atas setiap orang yang beriman, berdakwah, mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah, kepada semua manusia, agar perancangan jahat orang-orang kafir akan gagal. Yang keenam, sesiapa yang imannya kuat dan mantap, maka serangan daripada orang-orang kafir lagi hebat. Dan sesiapa yang imannya lemah, maka serangan daripada orang kafir juga adalah kecil. Okey, ayat seterusnya. Ayat 101.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kamu boleh kufur sedangkan kamu sentiasa dibaca ayat-ayat Allah dan bersama kamu ada Rasulullah, dan barang siapa yang berpegang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi hidayat ke jalan yang lurus. Pengajaran ayat 101. Pertama, suatu perkara yang hampir mustahil. Suatu perkara yang hampir mustahil, orang-orang beriman akan murtad. Dalam keadaan dia selalu membaca dan menghayati ayat-ayat Allah, serta menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam kehidupannya. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah penghalang yang paling kuat yang akan menghalang manusia daripada kekufuran atau murtad. Yang ketiga, setiap orang yang beriman wajib berpegang dan bertawakal kepada Allah. Setelah beriman dan beramal soleh. Khususnya dalam menghadapi perancangan jahat ahli kitab. Yang keempat ke? Yang keempat, berita gembira untuk sesiapa yang sentiasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, bahawa dia akan sentiasa diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Okey. Ayat 102 kita, pengajaran ayat 102 kita gabungkan besok. Sekarang kita sambung tadabbur ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 103 adalah pelengkap kepada ayat sebelum ni. Sebab tu ayat ni bermula dengan waw. Waw ni dipanggil
wawul atfi, huruf ataf, iaitu huruf penyambung. Ayat ni sambungan kepada ayat yang ada ya ayyuhallazina amanu. Ayat 101 ke 100. 102. Kalau ayat 102 Allah perintah ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat 102 Allah perintah wahai orang beriman, apa perintahnya? Hendaklah sentiasa bertakwa pada Allah. Dan kita dah bincang apa makna takwa, iaitu jadikan takwa adalah daripada wiqayah, pelindung kita daripada azab Allah. Caranya ialah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan takwa juga boleh disebut di sini bahawa dia terbagi pada dua. Satu, takwa yang wajib. Yang kedua, takwa yang sunat. Takwa yang wajib ialah kita buat apa yang wajib, yang diperintah oleh Allah. Manakala takwa yang sunat ialah kita buat apa yang hukumnya sunat untuk melengkapkan iman kita. Okey, yang kedua Allah perintah apa? Kalau pertama Allah perintah bertakwa pada Allah dalam ayat 102. Yang kedua Allah larang jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi satu takwa, yang kedua jadilah orang Islam. Yang ketiga ayat ni. Ini perintah ketiga. Wahai orang beriman, wa'tasimu, dan hendaklah i'tasimu apa dia? Berpegang daripada ismatun. Dan asal-asal perkataan ialah asama. Kita mungkin jarang dengar ismatun ataupun asama, tapi kita biasa dengar maksumun. Apa makna maksumun? Rasulullah adalah maksum. Apa makna maksum? Terpelihara. Jadi ismatun ni penjaga. Okey, kita balik pada ayat kita, wa'tasimu, hendaklah kamu berpegang atau bertawakal, bertawakal dan memohon pertolongan bihablillah, dengan tali Allah. Apa maksud hablu, tali? Ada ulama berbeza pendapat lah, tapi kesimpulannya makna dia ialah agama Allah. Ada mengatakan hablullah, syariat Allah. Ada mengatakan Al-Quran, kitabullah. Ada mengatakan din, agama Allah. Ada mengatakan ahdullah, perjanjian manusia dengan Allah. Tapi semua itu adalah balik kepada satu, iaitu syariat ataupun agama Allah. Tapi di sini kenapa Allah sebut hablu? Kalau agama dalam bahasa Arab apa dia? Din. Sepatut ayat wa'tasimu bidinillah ataupun wa'tasimu bikitabillah, kan? Ataupun wa'tasimu bil Islam. Kenapa Allah guna perkataan tali? Allah nak gambarkan agama Allah ataupun Al-Quran
ia adalah penyelamat yang kuat, seumpama tali boleh selamatkan manusia yang tengah kelemasan. Dan tali, bila sebut tali itu makna tali yang kuat dan kukuh. Kalau kita lemas dilautkan, apa yang boleh selamatkan kita? Tali. Kalau sabut tak boleh, kan? Kalau kertas tak boleh. Jadi yang betul-betul boleh selamatkan kita ialah Al-Quran, dan ia seumpama tali. Dan tali ini disandar kepada Allah. Kita banyak jumpa perkataan yang disandar pada Allah. Kitabullah, apa lagi? Baitullah, Naqatullah. Jadi kenapa disandar tali ini kepada Allah? Sabilillah. Kenapa? Kalau sabilillah apa makna? Jalan. Kenapa disandar jalan ni kepada Allah? Ini dipanggil sandar. Sabil disandar kepada Allah. Hablu disandar kepada Allah. Mesti ada makna. Kalau sabilillah makna pertama, saya pernah sebut ni. Tak, itu makna jalan. Tapi bila jalan disandar kepada Allah, apa makna disandar kepada Allah? Pertama, Allah nak begitu jalan ni Allah yang buat. Iaitu syariat tu Allah yang buat, bukan Nabi Muhammad, bukan orang lain. Sebab tu jalan ni disandar kepada Allah. Yang kedua, Allah nak beritahu siapa ikut jalan ni, dia mesti sampai kepada Allah. Sebab tu jalan ni disandar kepada Allah. Mana-mana yang nak sampai kepada Allah, dia wajib ikut jalan ni. Kalau ikut selain pada jalan ni, tak mungkin dia sampai. Okey. Semula tulislah. Sabilillah, jalan disandar pada Allah, ada dua sebab. Pertama, menunjukkan apa? Jalan tu Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Tidak ada campur tangan manusia. Yang kedua, jalan ni kalau ikut pasti sampai kepada Allah. Okey. Jadi hablillah pun sama. Kenapa habli, tali disandar kepada Allah? Sebab Allah nak beritahu tali ni adalah tali yang Allah tetapkan. Tak ada campur tangan manusia walaupun Nabi Muhammad. Yang kedua, siapa pegang pada tali ni pasti dia sampai kepada Allah. Tali dia akan menyampaikan kepada sesuatu, kan? Contoh, bila kita nak, kalau perigi, kita nak air daripada perigi tu, kita pakai apa? Timba. Dengan apa kita boleh sampaikan kepada air, dan air tu kita dapat? Dengan tali. Iaitu kita hulur tali ke dalam perigi, kemudian kita tarik. Semua tu dengan tali. Jadi tali tu, tali Allah bermakna kita tak mungkin sampai kepada Allah melainkan dengan tali itu. Okey? Jadi Allah kata, berpeganglah kamu, bertawakallah kamu dengan tali Allah, dengan syariat Allah. Jami'an, kesemua. Kesemua ni apa makna? Semua apa ni? Kesemua orang. Makna apa ni? Kalau berpegang pada tali Allah, sebahagian saja, sebahagian tak, akan berlaku yang seterusnya. Allah larang apa dia? Yang seterusnya, wala tafarraqu, dan janganlah tafarraqu, kamu bercerai-berai ataupun berpecah. Okey, jadi daripada ayat ni, pertama Allah nak beritahu yang wajib apa dia? Yang wajib bersatu. Dan asas untuk bersatu ialah pegang pada tali Allah. Yang kedua, Allah nak beritahu haram. Yang ni wajib bersatu, yang ni haram berpecah. Ada dua perintah. Satu suruh, satu larang.
Tapi yang Allah larang ni, bila Allah larang? Larang jangan berpecah tu bila? Setelah Allah perintah berpegang dengan tali. Apa pengajarannya? Mana asas untuk kamu tidak berpecah ialah asas dia. Mana selagi kamu tak berpegang pada tali Allah, perintahlah jangan berpecah 1000 kali, kamu tetap akan berpecah. Pasti akan berpecah. Tapi sebab itulah ramai tak sekarang yang mengajak kepada persatuan. Kan? Tapi asasnya apa? Bukan tali Allah. Dah 65 tahun merdeka, tetap berpecah. Sebab diajak atas asas bangsa. Ataupun puak. Ataupun parti politik. Ataupun NGO, puak-puak. Jadi akhirnya perpecahan akan terus berlaku. Mustahil. Mustahil kita nak larang orang supaya jangan berpecah. Hendaklah bersatu. Tapi kebanyakan orang tak faham Al-Quran. Mustahil. Boleh? Sebab itulah walaupun nama bersatu, akhirnya berpecah juga. Okey, ada bukti tak? Bila berpegang pada tali Allah, pasti bersatu dan tak akan berpecah. Ada bukti? Dalil? Dalil. Makna sebelum ni berpecah. Tapi bila mereka pegang pada tali Allah, bersatu berkasih sayang. Aus dan Khazraj. Berapa puluh tahun mereka berperang kan? Kadang-kadang sebab seekor unta. Berapa puluh tahun, 7 keturunan bergaduh. Dan Aus dan Khazraj ni bangsa apa? Sama-sama bangsa Arab. Sepatut lagi mudah nak bersatu. Tapi mereka tetap berpecah. Sebab bukan berbeza bangsa, tapi tak berpegang pada tali Allah. Dan bila Nabi bawa Al-Quran pada orang Ansar di Madinah, Aus dan Khazraj, dan mereka terima, mereka bersatu, berkasih sayang, barulah boleh larang. Jangan berpecah. Dan mereka tak akan berpecah. Walaupun ada sampai satu tahap mereka hampir-hampir nak balik pada zaman jahiliah kan. Kita pernah ceritakan. Hampir-hampir nak bergaduh semula antara Aus dan Khazraj. Tapi Nabi ingatkan bahawa kamu dulu berpecah tapi sekarang dah bersatu sebab tali Allah. Sebab itulah kita tengok negara Arab sama-sama bangsa yang sama, tapi bergaduh tak walaupun bangsa yang sama. Macam Palestin bergaduh tak sesama Palestin. Palestin dengan Israel tak payah cakap lah. Ni orang Arab Palestin, sama-sama mereka bergaduh tak? Ya, ada PLO, ada Hamas kan. Jadi macam mana dia boleh menang kalau sama-sama bangsa, sama-sama Islam pun mereka bergaduh. Dan contoh yang paling nyata, bangsa Melayu semakin berpecah ke semakin bersatu? Semakin banyak puak, semakin banyak parti ke semakin kurang parti? Walaupun namanya ke arah ataupun muafakat kan. Tapi akhirnya tak bertahan lama. Sebab asasnya bukan bihablillah. Asasnya apa? Kepentingan peribadi untuk dapat kuasa, untuk kekal berkuasa. Jadi saya nak ulang, siapa-siapa yang mengajak kepada kesatuan tapi kebanyakan mereka tak ikut ajaran Al-Quran, seruan itu adalah sia-sia dan buang masa. Kemudian Allah kata apa? Wazkuru. Wazkuru pada? Sebutlah. Sebutlah oleh kamu ni'matullah. Nikmat Allah. Okey, apa nikmat Allah di sini? Apa nikmat Allah? Islam secara umumnya, tapi nikmat Allah dalam ayat ini dihuraikan dengan ayat selepas itu.
Cuma nak bagi tersebut ni apa makna? Satu sebut dengan lidah, yang kedua sebut dengan hati. Apa dia? Nikmat Allah alaikum ke atas kamu. Is, ketika mana kuntum adalah kamu. Bila sebut kuntum makna kamu di waktu dulu. Di waktu dulu. Adalah kamu dahulu a'daan. A'daan, bermusuh. A'daan jamaah plural. Kalau satu aduun. Kita biasa dengar aduun kan? Cuba baca ayat yang ada aduun. Itu bukan ayat tu, itu dua perkataan. Bagilah ayat lengkap. Inna min azwajikum aduwwun lakum. Tak ada ayat yang selalu orang Melayu baca yang ada perkataan aduwwun. Tak ingat lah. Tak ingat lah sebab itu surah Yasin. Sekarang dah tinggal Yasin, baca Kahfi kan. Fa innahu lakum aduwwun mubin. Oh, kuat. Fa innahu lakum aduwwun mubin. Okey, kalau satu aduwwun, kalau banyak a'daun. Okey, Allah kata ingatlah, sebutlah nikmat Allah ke atas kamu. Apa nikmat itu? Iaitu ketika dulu kamu saling bermusuh. Kamu sesama kamu walaupun satu bangsa, Aus dengan Khazraj, bahkan orang Arab di Mekah sendiri pun sesama mereka bergaduh. Fa'allafa, lalu allafa apa dia? Dia iaitu Allah. Allafa makna dia jamaah. Allafa makna dia jamaah. Sebab tu kalau penulis buku dia panggil apa? Ataupun karangan dia panggil taklif. Kalau pengarang dia panggil muallif. Kenapa? Sebab penulis menghimpun. Ambil poin sana, ambil poin sini, dia kumpul jadi satu buku. Okey. Di sini al-lafatu makna apa? Daripada hati kamu berpecah belah, bermusuhan, akhirnya Allah himpun. Allah satukan. Allah taklif, lembutkan. Fa'allafa, lalu dia satukan ataupun himpun. Baina, di antara qulubikum, hati-hati kamu. Okey. Jadi nikmat yang Allah suruh orang-orang beriman sebut apa dia? Nikmat apa dia? Bersatu. Jadi di mana nikmat bersatu? Bila Allah suruh sebut benda tu besar tu. Kalau dulu duk selalu bergaduh, bertengkar, bunuh-membunuh, maki hamun kan, tenang tak hidup? Tak. Tiba-tiba datang Islam, datang hablullah, dah tak ada bunuh-membunuh, tak ada kutuk-mengutuk, tak ada sesak menyesakkan, maki hamun, semua tak ada, semua berkasih sayang. Oh, satu nikmat yang sangat besar. Kita nak buat apa pun, nak beribadat pun dengan tenang. Jadi Allah kata sebutlah nikmat itu. Ingatlah nikmat itu. Fa'allafa bayna qulubikum. Dan mu'allaf yang baru masuk Islam kan, sebenarnya dia ambil dari perkataan-perkataan ni lah, allafa. Apa kaitan dia? Allafa makna orang yang dijinakkan. Ataupun kalau ambil perkataan asal jamaah, orang yang hatinya dihimpun kepada Islam. Mu'allaf.
Okey, Allah kata allafa baina qulubikum. Allah mentaklifkan hati kamu. Allah tak kata Allah menghimpunkan kamu, tapi menghimpun hati kamu. Apa makna tu? Beza tak Allah menghimpun kamu dengan Allah menghimpunkan hati-hati kamu? Apa beza dia? Serasian rezeki hati rezeki perasaan hati perasaan. Dia kadang-kadang kalau Allah kata Allah menyatukan kamu, mungkin menyatukan dari segi zahir, dari segi fizikal, nampak macam berkasih sayang, tapi hati tak. Hati dia masih benci, dengki, dendam dan sebagainya. Itu bukan nikmat. Dan sebaliknya, kadang-kadang badan kita tak bersatu. Saudara kita duduk jauh, duduk ke Palestin, tapi hati kita sayang pada mereka, mereka sayang pada kita. Hidup kita adalah nikmat. Kan? Berapa ramai yang duduk dalam satu kumpulan, satu parti, satu jemaah. Nampak macam zahir. Zahirnya berkasih sayang, tapi hatinya dengki. Tunggu masa je. Bila menang je, keluar parti. Jadi Allah nak bagi kita pengajaran yang penting apa dah? Bersatu hati, bukan bersatu dalam parti. Okey, fa'alafa baina qulubikum. Fa asbahtum, lalu kamu menjadi. Asbah ni daripada perkataan asbah pagi. Tapi asbah ada dua maksud. Pertama, kamu berada di waktu pagi. Kan kita baca zikir apa? Asbahna wa asbahal mulk. Kami berada di waktu pagi. Satu. Yang kedua, makna asbahna ataupun asbahtum ialah kamu telah menjadi. Dengan sebab Allah melembutkan, menghimpun hati-hati kamu, kesannya apa? Hasilnya kamu telah menjadi bini'mati, dengan nikmatnya ikhwana, bersaudara. Bersaudara. Beza dulu apa? A'da, musuh. Sekarang saudara dalam bahasa Arab mana daripada akhun. Akhun apa mana? Saudara, adik-beradik. Tapi ini adakah ikhwan dari segi nasab, keturunan? Bukan. Tapi ikhwan dari segi agama ataupun akidah. Dan yang mana lebih penting dan lebih bertahan? Saudara dari segi akidah dibanding dengan saudara dari segi pertalian darah. Kadang-kadang adik-beradik bergaduh kan, 7 keturunan walaupun adik-beradik. Tapi dengan sebab bersaudara dari segi agama, orang Aus, orang Khazraj, orang Ansar, orang Muhajirin bersatu, bahkan mereka sanggup bagi apa yang mereka sangat sayang, termasuklah isteri. Maknanya hubungan ukhuwah dari segi agama jauh lebih kuat dan mantap dibanding dengan ukhuwah dari segi keturunan. Ada tak contoh hubungan saudara dari segi pertalian darah tapi akhirnya tak memberi apa-apa kebaikan, bahkan membawa ke neraka? Satu ke neraka, satu ke syurga, walaupun anak beranak. Apa contohnya? Nabi Nuh AS. Nabi Nuh kata kepada Tuhan apa dah? Innahu min ahli. Dia tu adalah daripada keturunan aku. Apa Allah jawab? Sebab apa Allah kata dia bukan ahli keluarga kamu? Kenapa? Dalam surah Hud, innahu amalun ghairu salih. Ini je sebab dia. Bila Nabi Nuh berkata pada Tuhan, dia adalah
keluarga aku. Kenapa tak selamatkan? Allah kata, dia bukan keluarga kamu. Sebab apa bukan keluarga kamu? Sebab akidahnya tak betul. Cuma Allah tak kata akidah tak betul. Allah kata amalannya tidak soleh. Kenapa Allah kata amalan tak soleh? Kenapa Allah tak kata sebab dia kafir? Apa dia? Ghairu salih. Ayolah, kenapa Allah sebut amal ghairu salih? Kan senang je, sebab dia kafir je. Tak ikut di ujung-ujung. Apa dia? Di ujung-ujung tak ikut. Tak ikut di hujung. Tapi apa kata amal ghairu salih? Tak ikut Nabi. Sebenarnya Allah nak beritahu tanda dia beriman, amalannya miskin soleh. Dan apa sebab dia kafir? Sebab dia beramal tapi amalannya tak soleh. Ramai orang mendakwa dia beriman tapi amalannya tak soleh. Sama je, lebih kurang nak Nabi Nuh. Kan? Dia mengaku beriman tapi amalnya tak soleh. Sama je. Okey. Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 63. Cuba buka. Wa'allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta dah. Walakin Allah ألف بيننا alafa bainahum innahu azizun hakim. Innahu azizun hakim. Okey. Dalam ayat ini Allah nak menegaskan siapa yang sebenarnya boleh menyatukan hati manusia, yang boleh menjadikan bermusuh menjadi kasih sayang. Allah kata wa'allafa, dia Allah telah mentaklifkan, telah mengumpul, melembutkan baina qulubihim, antara hati-hati mereka. Jadi di sini fokus apa? Kalau kita nak satukan manusia, fokusnya ialah hati. Dan juga Allah kata yang menyatukan manusia siapa? Makna apa tu? Kalau kamu nak bersatu ikut kepala otak kamu, kamu tak akan bersatu sampai bila-bila. Sebab Allah saja yang menyatukan. Kemudian Allah bagi contoh lau. Lau apa dia? Jikalau anfaqta, kamu infakkan, dah. Okey. Suara dah ada? Dah. Okey. Jadi Allah kata kalau kamu infakkan 10 bilion ke 100 bilion ke, kamu tak mungkin mampu menyatukan hati-hati manusia. Kemudian Allah kata walakin Allah, akan tetapi Allah allafa, yang menyatukan hati mereka. Jadi jangan buang masa, jangan buang duit atas asas untuk menyatukan hati manusia selagi tak balik kepada Allah. Okey. Tapi kalau kita baca sejarah Nabi,
Nabi pernah tak bagi setelah peperangan Hunain? Nabi pernah bagi tak harta rampasan kepada orang musyrikin Mekah yang baru je masuk Islam? Ada kan? Setiap orang ada yang Nabi bagi sampai 100 ekor unta. Dan orang Ansar seekor pun Nabi tak bagi, sampai orang Ansar merajuk dan macam mereka memberontak. Sehingga Nabi panggil dan Nabi pujukkan. Nabi kata apa? Itu strategi Nabi. Nabi bagi harta untuk melembutkan hati orang Mekah yang baru masuk Islam. Sekarang Nabi guna tak harta? Guna. Tapi boleh tak menyatukan hati orang Mekah? Allah kata tak boleh. Nabi baru bagi 100 ekor unta. Allah kata apa? Kalau bagi semua yang di atas muka bumi, tak boleh satukan. Itu dia panggil strategi dakwah peringkat awal. Sebab orang tu baru je masuk Islam dan mereka mungkin tak faham Islam. Jadi salah satu peringkat awal untuk melembutkan hati mereka, Nabi bagi harta. Dan juga Nabi nak bagi kepada mereka, kalau kamu nak harta ni bukan benda yang sangat sukar, ambil je. Tapi yang sukar ialah nak iman. Dan dalam masyarakat kita, ada tak orang nak satukan hati, nak satukan manusia, ataupun nak ramai manusia sokong dia gunakan duit? Ada kan? Dan orang tu sokong tak dia? Sokonglah. Tapi sampai bila? Sampai duit tu habis. Makna duit orang akan bersatu, tapi sebab dia disatukan dengan duit, makna ada duit dia sokong, tak ada duit. Sebab itulah parti-parti yang miskin tu susah nak menang. Okey. Jadi ambil pengajaran, sama juga kita berpecah. Lepas tu nak satukan dengan cara kita. Jangan buang masa. Kemudian wa kuntum, dan ini Allah suruh. Okey, saya nak sebut di sini. Maka dengan kamu menjadi, setelah kamu bermusuh, kamu menjadi ikhwanan. Dengan apa? Nikmatnya, nikmat Allah. Okey, nikmat Allah di sini apa dia? Kalau yang sana wazkuru nikmat Allah, dia lebih kepada nikmat bersatu. Kan? Yang ni pula, maka kamu menjadi dengan nikmatnya, kamu menjadi bersaudara, berkasih sayang. Nikmat di sini apa dia? Agama. Ada tak dalil bahawa Islam tu adalah nikmat yang terbesar? Sebab orang Melayu bila tanya nikmat, dia jawab apa? Apa nikmat? Nikmat awak adalah hidup, sepanjang hidup. Dia kata apa? Dapat isteri lah, naik pangkat. Tapi Allah nak bagi tahu nikmat yang terbesar ialah Islam. Ada dalil tak? Apa dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama Hari ini Allah kata, aku telah lengkapkan bagi kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmati, nikmat aku. Aku sempurnakan nikmat aku ke atas kamu. Apa nikmat Allah ni? Ya Allah sempurnakan. Din. Dan aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Islam tu adalah nikmat. Jadi Allah kata dengan sebab Islam sahaja kamu yang bermusuh boleh menjadi bersaudara. Okey, kemudian Allah sebut lagi nikmat yang Allah beri kepada orang-orang Arab. Wa kuntum. Dan Nabi boleh satukan masyarakat yang berpecah, yang bergaduh ni, adakah sebab bangsa? Tak.
dengan sebab bihablillah. Buktinya apa? Peringkat awal ada tak bangsa lain masuk Islam? Ada tak bangsa lain? Tak, peringkat awal. Peringkat awal. Dia lah. Adalah Bilal Bila daripada bangsa apa? habis Habasyah, Afrika. Salman Al-Farisi. daripada Parsi. Suhaib. Rumi. Tapi mereka boleh bersatu tak? Menunjukkan mereka bersatu bukan atas dasar bangsa, tapi bila mereka semua beriman, semua boleh bersatu. Okey, wa kuntu, dan adalah kamu ala atas syafa. Syafa ni taraf, tepi ataupun pinggir. Syafa, pinggir. Hufrah. Hufrah apa dah? Lubang. Minan nar, dari neraka. Kan kita ada doa kan, baca apa? Allahumma ja'al, bukan, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Jangan jadikan lubang kubur mereka salah satu daripada lubang daripada neraka. Itu doa. Okey, kamu dulu hampir berada di pinggir neraka. Makna apa tu? Sebab apa? Mana hampir nak masuk neraka lah. Sebab apa? Sebab syirik, sebab kufur dan tidak berpegang pada tali Allah. Kemudian Allah takdirkan Nabi diutuskan dan Nabi datang ke Mekah, kemudian ke Madinah. Kalau Nabi tak sampai ke Madinah, ada yang mati masuk neraka. Kan? Al-Ansar, Aus dan Khazraj. Kalau Nabi tak sampai Madinah, mereka akan masuk neraka. Sebab mereka dah hampir-hampir nak masuk lubang neraka. Fa'anqazakum, lalu dia, iaitu Allah, telah selamatkan kamu minha, darinya. Ini nikmat yang terbesar juga, iaitu selamat dari neraka. Sebab itulah Nabi pagi, petang, siang, malam, tanpa mengenal penat, tanpa mengenal letih, Nabi nak selamatkan manusia daripada neraka. Dan Nabi tak pernah pun merungut sebab letih ke, penat ke, tak cukup tidur ke, tak ada kelebihan ke, tak ada nikmat ke, tak ada anugerah. Nabi tak pernah merungut. Sebaliknya Nabi sedih. Walaupun dah penat berdakwah, tapi Nabi tetap sedih bila mereka tetap tak beriman. Kenapa? Sebab mereka akan dibakar dalam neraka. Lepas tu ada satu kisah yang biasa kita dengar. Ada seorang budak Yahudi di Madinah. Nabi selalu nampak dia, jumpa dia. Satu hari Nabi tak nampak dia. Ini rahmat yang Allah letak dalam hati Nabi. Bila nampak budak ni, Nabi nak selamatkan dia. Tapi Nabi dah usaha, mereka tak beriman. Jadi satu hari Nabi tak jumpa dia. Nabi tanya sahabat, mana budak Yahudi ni? Sahabat kata, budak Yahudi ni sedang sakit dan nazak di rumahnya. Apa Nabi buat? Nabi pergi bila? Minggu depan ke bulan depan? Ke lepas pencen? Sebab ini nak selamatkan daripada neraka ni, tak boleh tunggu besok. Nabi pergi rumah budak Yahudi, kemudian Nabi kata, ucaplah la ilaha illallah. Tapi budak tu tengok bapak dia, takut. Nabi tak putus asa. Nabi cakap lagi, ucaplah la ilaha illallah. Dan akhirnya bapa pada budak Yahudi kata apa? Ati Abul Qasim, dengar cakap Rasulullah. Budak tu pun mengucap. Lepas mengucap, mati. Lepas mati je Nabi kata apa? Alhamdulillah allazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah, Allah yang selamatkan, bukan aku.
bersyukur pada Allah yang telah selamatkan budak ni daripada neraka. Itulah cita-cita Nabi setiap masa. Tapi bapa dia beriman tak? Tak. Sebab tu turun ayat mencela orang apa? Orang Allah mencela orang yang suruh orang buat baik tapi dia sendiri tak buat. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Okey. Jadi kita sebagai orang beriman kena letak target utama kita dalam hidup ialah nak selamatkan seramai mana manusia daripada neraka. Ramai mak bapak nak selamatkan anak daripada penderitaan dan keperitan hidup di dunia sahaja. Sebab tu mereka habiskan masa, habiskan duit untuk anak, pastikan anak berjaya kat dunia. Tapi anak tak solat, anak tak pandai baca Quran pun tak faham, dia tak kisah. Jadi bapa ni sebenarnya tak cukup rahmat kepada anaknya. Kalau betul kamu rahmat pada anak, pastikan anak kamu yang paling utama selamat daripada neraka Allah. Okey, kemudian kazalika begitulah yubayyinullah. Allah yubayyin apa dia? Menerangkan, menjelaskan. Lakum, kepada kamu, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, supaya kamu tahtadun, mendapat hidayah ataupun petunjuk. Apa maksud hujung ayat ni? Apa dia? Cara nak dapat hujung Allah kata apa? Supaya kamu dapat petunjuk. Maknanya sebelum tu Allah nak beritahu kaedah untuk dapat petunjuk. Makna dengan cara ini saja kamu akan dapat petunjuk. Selain pada cara ini kamu tak akan dapat apa dia? Dengan hablullah. Dan Allah terangkan hablullah tu yubayyin, Allah jelaskan. Mana semua ayat-ayat Allah adalah jelas. Siapa yang mengatakan ayat Allah tak jelas, samar, dia mendustakan ayat ni. Sebab itulah Syekh Saleh Utsaimin dia kata termasuklah orang yang mentakwilkan ayat Allah. Ayat-ayat sifat kan. Yang istiwa dia tukar pada lain, yadullah dia tukar pada lain. Sebenarnya dia mendustakan ayat ni. Allah kata jelas. Dia kata tak jelas. Sebab tu dia tukar. Kalau benar dah jelas, perlu tukar tak? Tak perlu. Bila kamu tukar, mana kamu kata ayat Allah tak jelas. Allah kata di sini, yubayyin, Allah dijelaskan. Boleh? Jadi, bila manusia tak dapat hidayah, apa puncanya? Sebab ayat Quran tak jelas, bukan? Sebab apa? Sebab dia tak nak lah. Sebab dia tak nak. Kalau dia nak, senang je. Sebab tali hidayah Allah tu cukup jelas. Okey, cuba buka surah Al-Anfal ayat 46. Kenapa Allah larang kita berpecah? Bahkan hukum berpecah belah itu adalah dosa besar. Wa ati'ullah wa rasulahu. Kemudian wala tanaza'u watafshalu wa tazhaba rihukum. Apa dia?
Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Okey. Ini kesan bila kita berpecah. Allah kata apa? Wa ati Allah. Ta'ala kepada Allah dan Rasul. Wa la tanaza'u. Jangan kamu saling berbalah bantah membantah. Sebab apa? Samalah wala tafarraqu. Sebab bila kamu saling berpecah, bantah membantah, wa tafshalu, kamu akan jadi lemah. Yalah, asyik duk bergaduh kan. Kita pun lemah semangat tak? Dan bila lemah semangat, apa akan berlaku? Wa tazhaba rihukum. Tazhabu hilang. Rih angin. Tapi di sini ialah angin tu makna kekuatan. Bila kamu asyik berbalah, berbantah, maka hilanglah kekuatan kamu. Hilang. Dan inilah perancangan musuh. Kadang-kadang dia tak mampu nak memurtadkan orang beriman. Maka salah satu cara, jadikan umat Islam saling bertelagah, berpecah belah. Bila berpecah belah, lemah. Bila lemah, tak payah dia buat apa, berilak je. Kan? Sekarang berpecah tak? Antara sunnah dengan bid'ah dah lama dah. Tapi sekarang antara sunnah dengan sunnah. Puak ni kata macam ni, puak ni kata macam ni, puak ni buat kelas macam ni, puak ni buat kelas macam ni. Puak ni mendakwa dia saja yang betul. Yang ori kan, yang ni kata tak ori. Sama-sama sunnah. Jadi kerja kita memudahkan kerja orang kafir. Dan kalau kita tengok sini, punca kita bersatu pada hablullah. Sekarang banyak orang ajak bersatu, bukan balik kepada Al-Quran, tapi balik pada apa? Kalau beragama pula, balik kepada apa? Yang menyebabkan berpecah. Ulama termasuklah mazhab. Mazhab. Kadang-kadang ajak pada mazhab boleh jadi perpecahan. Kenapa? Dia nak ajak pada mazhab tak salah, tapi dia fanatik pada mazhab. Berbeza dengan mazhab dia semua dah hukum, berpecahlah. Sedangkan Allah kata berpegang pada tali Allah. Mana ada ayat berpeganglah pada mazhab kamu. Bila berpegang pada mazhab akan berpecah. Bukan tak boleh berpegang pada mazhab, tapi jangan fanatik. Empat mazhab ni semuanya betul. Semuanya betul. Bila kita mendakwa mazhab kita saja yang betul, automatik kita mendakwa mazhab lain salah. Sebab itulah imam-imam yang empat berbeza tak pendapat? Berbeza. Tapi mereka bergaduh tak? Tak. Mereka berkasih sayang. Kita berbeza tak pendapat? Tapi bergaduh tak? Kadang-kadang yang A baca kunut subuh, B tak baca kunut subuh. A pandang B ni mazhab yang sesat. Tapi C seorang lagi, kunut pun tak, solat subuh pun tak. Tapi A boleh berkawan dengan C. A boleh bagi salam pada C. Tapi kadang-kadang A tak boleh bagi salam pada B sebab tak kunut je. Betul? Tengok fanatik punya hal. Yang tak salah okey lagi. Sebab apa? Dia tak baca kunut. Jadi jangan ajak kepada, kita nak ajak pada mazhab boleh, tapi kita kena terbuka dan jangan fanatik. Okey. Kemudian ayat seterusnya, wal takun. Dan hendaklah takun. Dalam bahasa Arab, lam ni dia panggil apa? Dia asal dia takunu. Takunu. Fi'il mudhari'. Tapi bila masuk lam dia panggil lamul amri. Lamul amri. Kalau kita belajar bahasa Arab, takunu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sebelum masuk lam. Sedang atau akan. Tapi bila masuk lam, ada waw, wal, lamul amri. Lamul amri makna lam perintah. Bila lam perintah, makna dia macam fa'il amar. Sebab tu kena terjemah hendaklah. Dan kalau kita belajar bahasa Arab juga, lamul amri bila dimasuk, dia mematikan nun. Jadi dia baris depan, jadi mati. Yang ni pula
waw pun mati. Kaedah dia, bila dua mati, tak belajar lagi kan. Ini bukan kelas bahasa Arab, tapi saja nak beritahu. Bila dua mati, dia buang salah satu. Nak buang yang mana? Waw dengan nun. Waw dengan nun, mana huruf yang ada penyakit? Waw lah, kan. Jadi, wal takun. Jadi macam ni. Jadi asalnya fi'il mudhari', tapi sekarang makna dia macam fi'il amar. Hendaklah menjadi. Hendaklah menjadi minkum, dari kalangan kamu, ummatun, satu ummah, satu kumpulan. Ummatun, makna dia ta'ifah, satu kumpulan, yad'una, yang mereka, ya'nu fi'il mudhari', menunjukkan apa? Sentiasa. Sebab itulah kerja dakwah tak boleh buat bermusim. Dia kena buat dalam bentuk fi'il mudhari', sentiasa. Hendaklah mereka sentiasa yad'u, mengajak, ilal khair, kepada kebaikan. Okey, di sini ulama beza pendapat. Sebab ada min di sini, minkum. Hendaklah menjadi sebahagian daripada kamu, satu kumpulan yang berdakwah. Jadi ulama beza pendapat. Yang berdakwah ni adakah ulama sepakat hukum berdakwah wajib. Wajib Cuma ulama berbeza pendapat, adakah wajib fardu ain ataupun fardu kifayah. Kalau fardu ain makna setiap orang wajib berdakwah, tak terkecuali walaupun perempuan. Kalau fardu kifayah, kalau ada sebahagian yang lain dah buat, yang lain kifayah, tak payah. Tak payah. Okey? Jadi pendapat pertama, min di sini, min ada dua. Kita belajar bahasa Arab, min ada dua. Satu, lil bayan. Yang kedua, lil tab'id. Tab'id mana? Ba'd, sebahagian. Jadi kalau min lil bayan, min ni makna dia untuk menerangkan, bukan untuk menunjukkan sebahagian. Hendaklah, bukan daripada lah. Kalau lil bayan, hendaklah jenis kamu ni, jenis kamu manusia berdakwah, mana semua wajib. Kalau min lil tab'id, hendaklah sebahagian daripada kamu, bukan semua. Okey. Ni banyak dalil ni, ada setiap pendapat ada dalil. Kalau yang mengatakan lil bayan, makna wajib semua, banyak lagi dalil-dalilnya ialah antaranya ayat 110 surah Ali Imran. Cuba tengok. Ayat akan datang 110. Kuntum kuntum, kamu. Allah tak kata sebahagian kamu. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apa tugas kamu? Tugas umat terbaik pada? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Itu satu dalil bahawa di sini makna dia wajib ke atas semua. Yang kedua dalil man ra'a minkum munkaran. Hadis Nabi kan, siapa saja melihat kemungkaran kena cegah. Nabi tidak kata minkum, sebahagian kamu yang melihat, tak. Dan cara menegah tu berbezalah, ada yang dengan lidah, ada yang dengan tangan, dengan kuasa, ada yang dengan hati. Dan juga surah At-Taubah ayat 71. Surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa makna? Allah kata orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan. Allah tak kata sebahagian
Sebahagian mereka adalah penolong kepada sebahagian. Sama-sama tolong menolong. Apa tugas beriman lelaki dan perempuan? Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itu antara dalil-dalil menunjukkan kerja dakwah wajib ke atas setiap individu. Fardu ain. Okey. Yang dalil yang mengatakan minkum di sini ialah menunjukkan sebahagian pun ada dalil. Dalilnya antaranya surah At-Taubah ayat 125. Surah At-Taubah ayat 125. Oh bukan. Falaula nafara min kulli firqatin. Ke 1-2 apa? Ke serat sebelah kanan, bahagian bawah sekali. Falaula nafara min kulli firqatin. 125 ke 152? 129. Berapa? 122. 122. Allah kata apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Okey, cuba tengok. Allah kata apa? Falaula, alangkah bagusnya sekiranya tidak nafara pergi min kulli firqah, daripada setiap firqah, minhum, dari sebahagian mereka, ta'ifah, ada satu kumpulan, yatafaqahu fid din. Ayat ni turun bila Nabi isytihar perang, semua pakat nak pergi berperang, semua nak pergi berjihad, maka turun ayat ni melarang, jangan semua pergi berperang. Sebaliknya, sebahagian daripada mereka. Minhum di sini makna sebahagian. Jadi ayat ini menguatkan dalil mengatakan min di sini sebahagian. Tak, bukan nak cerita bab perang, nak cerita min. Min ni makna dia sebahagian. Sebahagian pergi berperang, sebahagian pergi tafaqquh fid din. Boleh faham? Jadi min di sini menunjukkan sebahagian, menguatkan dalil yang mengatakan di sini bukan semua wajib berdakwah. Okey. Adapun hadis Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran, siapa melihat kemungkaran hendaklah dia cegah. Tapi di sini dia kata, yang Nabi kata siapa melihat kemungkaran duduk kat sini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi yang yad'una ilal khair, yang ni sebahagian. Yad'una ilal khair, sebahagian. Tapi kalau ikut hadis Nabi, siapa saja melihat kemungkaran, dia wajib cegah. Yang ni wajib ke atas individu. Yang ni wajib kepada sebahagian. Okey. Sekarang kita tengok apa beza yad'una ilal khair dengan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh perkara ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka sentiasa fi'il mudhari' mencegah kemungkaran. Apa makna ma'ruf? Sebelum tu khair. Kita ada 3, satu khair, satu ma'ruf, satu munkar. Pertama, apa makna khair?
Iyalah terjemah khair, mana kebaikan. Tapi apa mana kebaikan tu? Macam mana Allah kata, hendaklah ada satu kumpulan yang mengajak pada kebaikan. Jadi kita nak tahu, kita wajib ajak kepada kebaikan, tapi kebaikan yang macam mana? Kebaikan yang Allah sukalah. Semua yang Allah sebut dalam Quran adalah kebaikan. Makna bukan kebaikan yang ikut kepala manusia. Kan? Kalau kita tanya orang ramai kan, apa dia? Contoh. Apa dia? Macam talqin kan? Talqin. Kalau tanya orang ramai, baik tak? Baik. Tapi dari segi Islam, tak ada dalil. Sebab tu khair ini ialah apa yang Allah suka, dan semua yang Allah suka Allah sebut dalam Quran. Maka Allah bagi kaedah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kamu cinta Allah, ikut Nabi. Yang ikut Nabi itu adalah semuanya baik. Makna yang tak ikut Nabi, tak baiklah. Sebab kalau mana mungkin benda baik tapi Nabi tak buat. Bila Nabi wafat, mana semua yang baik Nabi dah tunjuk contohnya. Okey? Jadi mengajak pada kebaikan ialah mengajak kepada apa yang Allah perintah dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi. Ma'ruf. Ma'ruf ialah apa yang dianggap ma'ruf baik oleh agama. Dia daripada urfun. Apa makna urfun? Adat kebiasaan. Apa yang dianggap baik pada agama dan juga pada adat kebiasaan. Kadang-kadang sebab itulah ulama kata, kalau dari segi adat benda tu baik dan tak bercanggah dengan agama, kita kena suruh juga. Boleh faham? Tak ada agama yang melarang, dan benda tu baik pada pandangan masyarakat, kita kena suruh. Kecuali benda tu bercanggah. Okey. Mungkar. Mungkar apa yang diingkari oleh agama dan oleh akal yang waras. Semua mungkar. Menipu, akal kata okey tak? Tak. Kadang-kadang dia sendiri menipu pun dia rasa macam salah ni. Benda mungkar lah tu. Okey, sekarang apa beza mengajak pada kebaikan dengan menyuruh yang makruf? Apa beza? Tauhid. Dia kalau tak ada yang ni senang kan? Yang tu kita dah faham dah. Tapi ada yang ni, macam ada 3 benda ni. Ajak pada kebaikan, yang kedua suruh yang makruf, yang ketiga cegah kemungkaran. Lama fikir jawapan. Daripada Facebook ada jawapan lah. Zoom. Okey. Sebab masa pun dah nak habis. Dia beza dia mengajak dengan suruh. Ajak ni kita ajak kepada siapa saja. Orang atas boleh ajak orang bawah boleh ajak orang atas. Suami boleh ajak isteri boleh ajak suami. Tapi bila suruh, daripada orang atas kepada orang bawah. Sebab perintah. Daripada orang yang berkuasa kepada orang yang di bawahnya. Boleh faham? Contohlah, kalau suami tak salat, isteri boleh ajak dengan perintah, bang, bangun sekarang salat. Tak boleh. Sebab isteri orang bawah. Boleh faham? Yang ni kita ajak kepada siapa saja bila-bila masa. Tapi ini kena tengok keadaan. Kalau kita orang atas, ataupun kita ketua, ataupun kita ada kuasa, kita boleh perintah. Okey. Macam khatib baca khutbah kan hari Jumaat.
Dia yad'una ilal khair ataupun ya'muruna bil ma'ruf? Ajak. Tapi khatib boleh tak ya'muruna bil ma'ruf masa berkhutbah? Ha? Yalah, boleh ke tak? Boleh? Contoh, ada seorang sahabat masuk, Nabi tanya, kamu dah salat ke belum? Dia kata belum salat. Nabi perintahkan, kum, bangun. Itu ya'muruna bil ma'ruf. Sebab Nabi, orang berkhutbah tu adalah khatib, dia orang di atas, dia boleh perintah orang bawah. Okey. Jadi yang ni umum, yang ni lebih kepada orang yang ada kuasa. Kemudian Allah kata wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun. Kalau hum kat tengah kena terjemah hanya mereka. Al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Apa makna berjaya? Ada dua. Kalau muflihun mesti ada dua unsur, barulah dipanggil muflihun. Pertama, selamat daripada neraka. Yang kedua, berjaya masuk syurga. Kalau salah satu, belum berjaya. Dan kalau berjaya kat dunia, belum muflihun. Yang menentukan betul-betul berjaya ialah setelah orang tu selamat daripada neraka dan berjaya masuk syurga. Siapa ni? Siapa yang betul-betul selamat daripada neraka dan boleh masuk syurga? Siapa? Boleh faham? Mana kalau tak buat yang ni, dia tak mungkin jadi muflihun. Ramai orang solat, pergi haji, pergi umrah, solat malam, sedekah. Tapi bila tengok kemungkaran, dia tak tahu. Orang tak buat maruh, dia tak suruh. Orang syirik ke kufur ke percaya pada Allah, dia tak peduli langsung. Dia bukan muflihun. Bahkan kita ingat antara sebab Bani Israel dilaknat sebab apa? Sebab tak mencegah. Bukan sebab tak solat. Sebab tak mencegah kemungkaran. Okey. Okey, kita baca sikit buku 62 amalan pembuka pintu syurga. Kita sampai yang ke muka surat 31. Doa masuk pasar. Doa masuk pasar. Daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa bana lahu baitan fil jannah. Okey, maksud dia barang siapa yang masuk ke dalam pasar dan mengucapkan zikir ni biasa kita baca, cuma ada penambahan sikit. Yang kita biasa baca pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu. Tak ada yuhyi wa yumit kan? Di sini ada tambah yuhyi wa yumit dan ada satu lagi tambahan wa huwa hayyun la yamut. Lepas tu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tambah kat tengah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Lepas tu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kelebihan baca doa masuk pasar? Maka Allah akan tuliskan baginya 1,000,000 kebaikan. Alfa alfi. Alfa ni 1,000. Kalau alfa alfi beribu-ribu. Ribu-ribu kebaikan
dan Allah padamkan daripadanya sejuta keburukan, serta Allah bangunkan untuknya sebuah istana di syurga. Okey, mudah tak nak dapat syurga? Pergi pasar 2-3 kali sehari, lepas tu tak payahlah beli barang, baca doa ni, lepas tu balik, kan? Saya ada baca pandangan seorang ulama hadis, dia kata hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Tapi kalau mengikut sini, dia kata Imam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim berkata sanad hadis ini sahih, sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Imam Al-Munziri berkata dalam At-Targhib wa Tarhib, sanad hadis ini muttasil, bersambung dan hasan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam tahqiqnya atas kitab Al-Kalimatut Tayyib, karya Imam Ibn Taymiyah. Manakala Imam Az-Zahabi berkata dalam Siyar A'lamun Nubala, sanad hadis ini sahih gharib. Imam Ibn Abi Hatim dalam Al-Ilal dan Imam Daruqutni dalam Al-Ilal memberi komentar tentang hadis ini. Jadi ulama beza pendapat tentang hadis ni. Ada kata hasan, ada kata sahih dan ada kata dhaif. Tapi siapa nak baca silakan. Okey, cukup kita baca satu hadis. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنان